daripada sesuatu. Daripada sesuatu yang kita amal. Daripada sesuatu yang kita jalankan. Kita jalankan hati kita. Kita baca Quran, adakah mujahadah hati kita? Mujahadah nafsu kita. Kita boleh cek diri kita. Sebab tu sering saya ingatkan kepada diri saya dan kepada semua ahli-ahli keluarga. Kita ingat, hidup ini untuk sedar diri kita, bukan untuk menyedarkan orang. Hidup ini untuk pandang diri kita, untuk bukan memandang orang. Ini dapat ilmu sikit, mulalah kata, oh itu dia ustazah, bukan saya. Oh ni sekian bin sekian, tak boleh. Apa-apa pun kita kena ingat, semuanya untuk diri kita. Kita hamba. Kadang-kadang kita dengar kuliah tu daripada A sampai Z, semua kena pada diri kita. Itu lebih bagus. Daripada kita kata, oh tak, ini tak, saya tak, oh, ini tak, ini tak, ini tak. Sebab itu pentingnya majlis ilmu. Majlis ilmu ini adalah untuk mendidik, memberi kesedaran kepada diri kita. Buat yang memberi, menyampaikan, hatta pun yang mendengar. Dua-dua berlaku. Maka terbit dalam jiwanya adab dan akhlak yang baik. Kerana apa? Allah mula memasukkan cahaya. Sebab tu minta pada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pancarkan cahaya. Engkau ya Nur, yang maha memancarkan cahaya. Pancarkan cahaya dalam hati kami. Jangan kau biarkan ianya gelap, ya Allah. Dengan cahaya Allah inilah Allah akan bawa kita pada perjalanan terbuka pintu-pintu rahsia Allah. Kerana apa? Kita dah mula dipakaikan dengan pakaian Muhammadiyah. Milikilah emas di dalam dirimu. Nescaya engkau akan memiliki kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Miliki emas. Emas memang berharga. Contoh kat kedai Habib ke, Pokong ke, Wahcan ke, itu emas lain. Memang emas dunia pun berharga. Bayangkan pergi kedai emas, saya nak beli cincin. Ada duit? Tak ada, saya nak ambil. Tak boleh. Emas di dunia pun berharga. Kalau hilanglah kita punya katalah sebentuk cincin pun berasa juga kehilangan dia. Berbanding dengan kalau kadang kita kehilangan sehelai tudung. Tapi kalau hilang seketul cincin, berasa kita. Sebab emas itu berharga. Tapi di sisi dunia je emas itu mahal. Yang kita nak pergi kedai Pokong, kita duk nak pakai semua tu. Itu hanya di sisi dunia. Dia nampak mahal. Tetapi sebenar-benarnya di dalam diri kita ada emas yang sangat berharga. Di sebalik nafsu dan jasad kita ada satu ketulan emas. Maka bila kita dapat perosah diri kita, kita dapat merasai akan keemasan itu. Bila kita memilikinya, maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yunus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah. Wali-wali Allah, bahasa yang dikatakan adalah para kekasih Allah. Itu wali-wali Allah, kekasih Allah yang dekat dengan Allah. Yang Allah cintai. Dan dia juga mencintai Allah. Tidak ada kebimbangan dalam dirinya dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Maka inilah sifat mereka yang ada pada tauhid tasawuf. Sifat mereka yang ada pada tauhid ihsan. Andai ada tauhid ilmu atau sekadar tauhid hafalan, hatinya masih ada dalam keadaan risau dan bimbang. Maka sebab apa dia risau? Dia tak ada penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid hafalan. Dia tahu Allah takdirkan semuanya, tapi dia macam mana dia ada satu perasaan. Kalaulah saya tahu. Saya tahu kematian ini takdir Allah, tapi kenapa Allah ambil dia terlalu cepat? Nampak? Dia tahu. Saya tahu COVID ini datang daripada Allah, tapi kenapa macam ni? Dia risau. Dia risau, dia melebihi daripada apa? Melebihi daripada dia risau kepada kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipanggil kepada tauhid ilmu dan hafalan. Tapi bila orang yang dah sampai kepada tauhid tasawuf, dia tidak ada langsung kebimbangan. Peduli apa dia kata, aku ada Allah. Dia tahu ada COVID. Tapi dia pun pakai mask. Itikad dalam hati engkau melindungi. Dia tahu semuanya.
Dia basuh tangan, dia pakai sanitizer. Tapi dia tahu, andai dia kena, Allah yang takdir. Andai dia sihat, Allah beri kesembuhan. Maka aulia Allah ini, hubungan connecting dia dengan Allah itu terlalu rapat sehingga tidak ada kebimbangan dalam kehidupan mereka. Dia tak ada rasa bimbang pun. Kita kadang-kadang risau juga. Ada sikit risau-risau. Macam mana? Ni dah akhir zaman ni. Macam mana Dajjal turun nanti? Macam mana sekarang? Macam mana? Kita banyak macam mana. Maka ada kebimbangan. Maka apa yang mereka lalui, tidak kira hujan atau nikmat, langsung tidak terkesan dalam diri mereka. Perosah ni maksudnya macam berusaha. Usaha. Macam mana? Bahasa utara. Dia cubalah. Sedaya upaya. Cuba untuk dia, nantilah gilah kelas bahasa utara pula je lah. Okay. Dia cuba untuk dia melawan, mencari. Dia cuba untuk melawan segalanya. Dia tak kira dah. Tak kira dah apa nak jadi pun aku akan buat. Maksudnya macam tu. Okay, kita masuk pada bab yang terakhir, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa ada kitab pada muka surat 81. Jangan kamu menentang takdir Allah, ia adalah keputusan Allah yang agung. Tiada siapa boleh menahan ataupun membantah. Walau yang nak membantah tu, dia berhimpun seluruh umat manusia ni, satu dunia sekalipun. Terhimpunnya mereka untuk menghalang takdir Allah, masih tidak mampu. Hatta mereka dah sepakat seluruh umat manusia di dunia ini untuk menghalang takdir Allah, masih lagi tak mampu. Kita tak mengetahui akan diri kita sendiri. Kerana apa? Allah yang maha mengetahui. Sebab apa? Allah yang cipta kita. Kadang-kadang anak kita, dia tak faham akan diri dia. Kita sebagai ibu, kita tegur dia banyak kali. Jangan buat macam ni. Anak kita tak. Kenapa kita tegur? Sebab kita yang membesarkan dia. Mama tengok adik ni dah berubah dah ni sikit. Anak kita kata, mana ada sama je. Kenapa kita nampak berubah? Sebab apa? Kita yang membesarkan dia, kita yang melahirkan dia. Itulah Allah. Setiap apa yang kita lalui itu penuh dengan hikmah Allah yang tak pernah Allah menzalimi hamba-hambanya. Maka pesan guru saya, mulai saat hari ini, mulalah bersahabat dengan takdir Allah. Bersahabatlah dengan takdir Allah. Tajuk ni macam best lah. Nanti kita buatlah satu kuliah khas untuk bersahabat dengan takdir Allah. Macam mana nak bersahabat dengan takdir Allah? Ramai orang dalam kegusaran di luar sana. Ramai orang yang tak boleh reda dengan takdir Allah. Dia menyalahkan Allah. Maka turun dan naiknya nafasmu itu adalah salah satu takdir Allah. Kamu akan binasa sekira menahannya. Selagi mana ada turun naik nafas kita. Tarik turun. Itu pun di bawah takdir Allah. Bayangkan kita tutup hidung sekarang. Kena setengah minit. Menggelupur, biru muka. Ada boleh tahan setengah minit, ada boleh tahan 3 minit. Menggelupur. Tak tentu arah. Nak buka. Itulah maksudnya. Ibarat macam tu. Bila kita tak reda atas takdir Allah, kita bayangkan hidup kita macam tu. Kita mulai sekarang kita ambil tahan hidup. Tahan. Berapa minit kita boleh tahan? Mungkin ada yang 3 minit. Mungkin ada yang 30 minit. Tapi dah meninggal lah tu masa tu. Tengok-tengoklah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa you mati dalam majlis ilmu? Sebab ustazah bagi tas. Dia kata kan. Menggelupur kita. Maka itulah sebenarnya bila kita lawan dengan takdir Allah dalam kehidupan kita, baik hujan ataupun nikmat, kita akan menggelupur. Kita tak sedar kehidupan kita dalam keadaan menggelupur tu yang jadi depression. Tak maaflah kalau tersebut ayat tu. Itu yang jadi stres. Itu yang jadi macam-macam tak boleh tidur malam. Sebab risau yang melampau. Kan hidup. Macam tu lah kita. Maka bagaimana nak perbaiki? Balikkan hati kita pada Allah. Tapi kita seorang-seorang tak boleh. Masih lagi kita lemah. Sebab tu kadang-kadang benda tu dia datang kembali. Bila orang depression, dia kena ada sentiasa. Untuk dia berkomunikasi. Kadang-kadang bila dia seorang-seorang datang benda tu. Sebab tu dia kena ada sesi, luahan. Untuk dia bersama-sama. Untuk bersama dengan pimpinan-pimpinan yang kuat ni. Untuk bawa mereka keluar daripada kegelisahan itu. Menuju kepada kebahagiaan. Begitu juga dengan hidup kita. Kita nak kena keluarkan
Kita kena bebaskan rohani kita ni daripada yang menderita, terperuk, terpenjara dalam hidup kita, terpenjara di dalam nafsu dan jasad kita ini untuk bebaskan dia terbang pergi kepada Allah. Sebab itulah kebahagiaan dia. Tapi semuanya itu ada jalannya, ada panduannya, ada tempatnya. Janganlah nak cari Allah duduk dekat disko, memang tak jumpa. Itu kan cari Allah, itu cari naas namanya tau. Tengok-tengok alamak Kak Norifah apa pasal pula kena tahan ni dalam berita. Saya nak cari Allah Ustazah, memang tak jumpa. Tak maaf masa tu kalau masuk berita Kak Norifah kena tahan dekat apa? Kelab mana-mana. Tak mengaku saya anak murid. Maka kita cari tempatnya. Allah itu memang dia ada. Tapi Ustazah kata Allah itu berada di mana saja. Memanglah betul. Tapi kita kena cari tempat yang bagaimana. Tempat majlis ilmu, masjid kan. Kadang-kadang bila kita buat sesuatu tempat kita buat macam contoh majlis yasin, majlis tahlil, tak rasa feel sebab tempat memainkan peranan. Sebab tu kita kena latih rumah kita. Rumah kita jangan jadikan seperti kubur gelap. Bawa masuk cahaya. Mungkin hari pertama orang buat tak ada rasa zuk. Hari kedua tak buat rasa zuk. Kali ketiga buat tak rasa zuk. Sampai akan hadir cahaya itu. Itu kita faham. Sebab itu dalam perjalanan kami bersama-sama 10 hari berturut-turut untuk mengujahadah diri nafsu ni, dalam solat tasbih berjalan dari satu rumah ke satu rumah, dia dapat rasa. Benda ini dalam teknik rasa. Mungkin buat kat rumah kita kali pertama tak rasa apa. Mungkin jadi kali ketiga. Mungkin kali pertama je memang dah rasa macam ya Allah. Hebat Allah. Sebab tempat juga memainkan peranan sebenarnya. Maka terimalah takdir Allah dengan keredaan walaupun kamu buta memahami kebaikan. Walaupun kita ni buta tak faham akan kebaikan, tapi terimalah takdir Allah. Walaupun tidak ada basirah, tidak ada pandangan mata hati untuk memahami setiap yang diperjalankan pada diri kita, terimalah dengan redha. Maka ingatlah bahawa Allah tiada akan menzalimimu walau satu zarah sekalipun. Allah tak pernah zalimi diri kita. Tetapi diri kita yang sebenarnya menzalimi dirimu andai engkau berpaling dari peraturan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Kenapa berjadi bencana di Malaysia? Kenapa jadi sesuatu keruntuhan? Kenapa jadi sekian bin sekian? Atas sebab kezaliman yang kita buat. Atas kesan ketamakan yang kita buat. Kita tak boleh salahkan Allah. Nak buat macam mana Allah takdirkan banjir bencana rumah saya dihanyutkan air. Tidak sama sekali. Allah itu memberi bencana kerana apa? Di atas kezaliman diri. Itu yang alim ulama sangat risau. Sebab keadaan diri kita yang melampaui batas. Allah tidak pernah menzalimi diri kita. Allah tidak pernah aniaya kita. Allah tidak pernah tinggalkan kita walau sezarah atau sesaat dengan kita. Manusia yang meninggalkan ataupun menanggalkan kemuliaan yang ada pada dirinya, dia yang menzalimi dirinya sendiri. Dalam diri manusia ada kemuliaan yang Allah letakkan, tetapi disebabkan ketamakan, disebabkan nafsu, disebabkan tergolong dalam keadaan yang tidak baik, kita tanggalkan kemuliaan tersebut untuk kita melanggar peraturan Allah. Berpaling kita daripada Allah. Hari ini kita hidup kena berlandaskan agama. Agama itu ad-din. Hari ini, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat adalah apabila agama itu hanya duduk pada tempatnya. Iaitu kalau nak jumpa agama, pergi masjid. Jumpa agama. Dia tak jumpa agama dekat kedai makan. Sedangkan agama itu adalah sempurna. Hari ini kita berjalan. Hari ini agama tak jumpa dekat dalam sektor-sektor perlembagaan, dalam sektor-sektor pekerjaan, tak ada. Mana ada orang dah buat kuliah masa tak ada dah. Panggil orang-orang barat untuk memberi motivasi pada diri mereka. Mana agama? Tidak ada. Ini perjuangan kita. Bagi mereka yang dapat kesedaran, perjuangkan habis-habisan. Kita sementara Allah berikan kepada kita, Allah beri kurniaan, ada pangkat, ada darjat, ada pengaruh, guna habis-habis. Sebab apa? Ingat, saya juga mengingatkan diri saya. Sebab kita semua akan ditanyai.
Jangan bangga dengan follower yang ramai. Saya sangat bersyukur sebab follower tak ramai. Follower pun ciput-ciput, okeylah 15 orang. 15 orang ni ramai. Agaknya dia tengok akhir tu kan, tu yang duduk. Kan? Maka 15 orang yang ramai ni. Sebenarnya bukan. Kita ini sebab semuanya akan dipertanggungjawabkan. Saya ada ilmu. Saya ada sedikit ilmu tapi tak kongsi. Kenapa? Mungkin saya tak ada masa. Mungkin saya sibuk dengan urusan-urusan saya. Allah akan tanya. So kita guna. Sementara Allah beri keizinan, kita guna habis-habisan. Perbanyakkan wirid untuk memahami rahsia ni. Wirid zikir. Apabila Allah bersihkan hati kita, maka Allah akan anugerahkan ke dalam hati kita, dalam qalbi kita akan rahsia-rahsia Allah. Maka carilah guru. Guru yang mampu bimbing kita. Guru yang macam mana? Guru yang bila kita dengar dia cakap memang natijah nafsu. Ya Allah, astaghfirullahalazim. Tak kiralah siapa guru kita. Kemudian amalkan zikir-zikir yang bersanad. Zikir jazbah. Maksudnya zikir ini kita bukan hanya inginkan pahala dan fadilat semata-mata. Ini panggil zikir jazbah. Hanya kekasih yang memahami bahasa kekasihnya. Apabila seseorang itu telah mencapai nafsu yang baik, nafsu yang mutmainnah, apabila dah jadi kekasih Allah, maka dia je yang akan memahami akan rahsia yang berada di sekelilingnya. Hanya kekasih memahami kekasihnya. Seorang suami dia akan faham isterinya. Isterinya akan faham suaminya. Mana ada isteri orang faham suami orang? No. Tiba-tiba pula jiran sebelah faham suami kita. Lain macam ni. Kita pun kata, ini cerita apa ni? Bayangkan suami orang sebelah lebih faham akan keadaan diri kita. Tu lagi triple macam-macam. Nak buat macam mana bang? Cik Mat sebelah tu dia faham perasaan saya berbanding abang. Jangan cek pasal. Sebab hanya kekasih yang memahami akan kekasih. Maknanya bila dah ada ataupun situasi sebegitu, mulalah kita kembali. Risau. Kadang-kadang kita ni bergaul dengan orang ramai. Contohnya duduk di office ataupun antara klien dengan macam-macam lah kita berhubungan dengan klien ke apa semua ni, kita takut hubungan-hubungan ini. Maka jagalah diri kita. Kita takut sangat. Kadang-kadang kita tak ada apa-apa. Dia pula terlebih-lebih. Kita ni iman senipis kulit bawang lebih nipis lagi. Takut-takut kita pun long lie. Maka berhati-hati. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'ina ila rabbika radikal mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah mula menyeru. Allah mula memanggil siapa? Wahai orang yang mempunyai nafsu mutmainnah. Nafsu yang bagaimana? Jiwa yang sentiasa tenang dengan Allah. Jiwa yang dicintai oleh Allah. Allah panggil ni. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah tak panggil wahai orang Islam. Ada Allah panggil? Tak ada. Ada orang Islam jiwanya tidak tenang. Tapi Allah panggil. Jiwa yang tenang yang bagaimana? Yang kita duk belajar tadi. Kembalilah kepada Tuhanmu. Keadaan engkau reda dengannya. Sebab tu kadang-kadang kita kena lafaz. Raditu billahi rabba. Aku reda Allah. Engkau Tuhan kami. Lafaz. Dan dia reda ke atas dirimu. Maka masuklah engkau ke dalam kumpulan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Macam mana nak masuk? Kena ada nafsu yang tenang. Jaminan Allah kepada kita melalui surah ini adalah Allah akan menjamin kita masuk ke dalam syurga bagi mereka yang ada nafsu yang tenang. Maka prasyarat untuk masuk syurga kena capai nafsu yang mutmainnah. Apa nafsu yang mutmainnah? Jiwa yang tenang. Saya nak masuk syurga Ustazah tapi jiwa serabut. Memang tak dapat. Macam mana nak kita dapatkan benda itu? Carilah ilmu. Mengaji. Mengajilah kita. Sama-sama kita minta pada Allah, moga-moga Allah ini bimbing kita. Allah bawa kita. Menggunakan dengan apa yang kita ada hari ini.
Segala kurniaan-kurniaan yang Allah berikan pada kita. Andai kita ada kereta, bawalah kereta kita untuk majlis ilmu. Andai kita ada duit, bawalah duit kita untuk majlis-majlis dakwah. Andai kita ada apa-apa, gunakan sehabis-habisnya. Andai kita pandai memasak. Macam mana Ustazah saya memasak nak berdakwah? Kan? Gunalah kita yang pandai masak ni, bagilah orang makan untuk dakwah majlis-majlis ilmu. Tidak ada kekangan. Agar diri kita ini Allah campakkan jiwa yang tenang. Sebab itu hati-hati. Bagi ahli keluarga yang dirahmati Allah pada malam ini, andai ada sahabat kita, ahli keluarga kita yang tidak tenang, bawa mereka. Bawa mereka ke tempat yang bagus. Bawa mereka untuk bertemu. Banyak, kadang-kadang dia banyak protes, banyak komplain. Minta pada dia. Minta pada Allah. Bawa mereka. Perlahan-perlahan kita bersama dengan ni. Kita jangan bagi terus rentam. Oh, tak boleh macam ni. Kau amal macam ni. Tak boleh. Kita perlahan-lahan. Ajak dia. Slow-slow kita bersama dengan dia. Maka selesailah sudah katamlah kita daurah bisikan nurani. Kitab daripada Walid Al-Malik. Alhamdulillah. Kita ada hari ni international rupanya kita. Kak Istiqomah masih di Indonesia. Kak Isti masih di Indonesia. Sebab tu kita kurang istiqomah sebab Kak Istiqomah tak ada. Assalamualaikum semua. Maaf lan mencabar kat sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Istiqomah ada di Indonesia. Semoga sekali-kali Allah permudahkan. Dan itu antara katamlah kita. Tak kira lah saya tidak mengambil untuk cepat. Kadang-kadang ada orang kata lambatlah Ustazah ni. Saya tak kisah pun. Untuk lambat ataupun cepat itu dan di atas jalan mujahadah. Kadang-kadang terlalu cepat kita akan tercicir. Kadang-kadang bila kita terlalu cepat kita akan tersadung. Nak cepat tersadung kita. Maka perlahan-lahan lah untuk kita sama-sama berjalan di atas jalan yang Allah redai. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang kitab ini berlangsung ada yang terasa hati, ada salah dan silap saya, terlewat, terawal, tertakda pun ada kadang-kadang. Tanya mana Ustazah ni pergi kan. Kadang-kadang hilang daripada radar. Saya mohon ampun dan maaf sebab penuh dengan kekhilafan diri saya sendiri. Maka saya mendoakan kita semua ini agar Allah bukakan kepada kita semua pintu-pintu makrifat. Rahsia-rahsia Allah. Allah berikan kepada kita nafsu dan jiwa yang tenang. Allah perkenalkan siapakah Allah yang sebenar di sisi kita. Allah perjalankan kita. Allah mujahadahkan nafsu kita. Allah berikan kebaikan ke atas diri kita. Dan bagi mereka yang berada di sebalik tabir yang menjayakan dakwah mahabah saya dari segi membantu, dari segi kewangan, dari segi Zoom-nya ini, daripada segi bantuan macam-macam, daripada penyediaan link, pembukaan link, saya hanya mampu membalas dengan mohon pada Allah agar Allah masukkan jemaah-jemaah sekalian ke dalam syurga tanpa hisab. Ada yang kadang-kadang bersabar, ada yang kadang-kadang macam-macam. Maka saya tak mampu nak balas. Hanya Allah je mampu balas. Saya pun ada kekangan, ada kekurangan, banyak kekurangan, bukan sedikit. Moga-moga pembacaan-pembacaan kitab ini dapat mujahadah diri saya sendiri. Saya cakap bukan sebab saya hebat, tidak. Saya hanya manusia yang penuh dengan kelemahan. Moga-moga ianya tidak terhenti di sini. Kalau tak jumpa saya nanti di syurga, carilah saya. Kita bersahabat sehingga ke syurga, sebab tu saya minta buka gambar. Buka gambar untuk tengok. Untuk kita tengok, kenal lah sahabat-sahabat yang lain. Andai dapat masuk syurga dulu, cari kami. Dulu pernah ada sama-sama. Dulu pernah ada. Minta pada Allah, inilah yang kita nak sehingga ke akhir hayat kita insya-Allah. Satu permintaan dia nak ambil gambar. Nak ambil gambar saya ke? Ke gambar semua? Arahan tu kurang jelas. Kalau gambar saya tak apa. Nanti saya selfie, saya hantar lah tak? Kalau boleh, semua on gambar. Tu kan kalau, tu keluar. Keluar tu apa maksudnya? Oh, kalau. Okay. Mana yang tukang ambil gambar ni? Tak ada pun, hilang dah. Okay, nanti terima kasih Kak Umul Kak Umul buat TikTok hari tu. Terima kasih, alhamdulillah kita share. Saya tak pandai TikTok ni. Akaun TikTok pun saya tak ada. Saya minta maaf Saya ni kuno sikit.
Shopee pun tak ada. Hebat saya. Pun saya tak ada akaun-akaun macam tu. Saya part ni saya agak slow learner. Terima kasih. Mana tukang ambil gambar? Tak ada dah. Dah ambil dah gambar kami. Okey dah. Mana boleh macam tu, kita orang tengah kuat hidung ke, tak ada senyum ke, tiba-tiba je. Tenggelam pula. Dia cakap 1, 2, 3 dari sekali Okey, kita senyum Alhamdulillah. Ini ambil gambar ke video lama sangat ni? Okey, Alhamdulillah. Okay, saya mohon ampun dan maaf atas salah silap. Nanti insyaAllah selepas ni kita akan blastkan untuk kitab Allah, Hakikat dan Syariat. Itu kita akan terus ada kitab. Alhamdulillah, Ustaz saya dah beri keizinan untuk perkongsian kitab. Selalu tak dapat kitab, menangis kita kan. Alhamdulillah. Nanti insyaAllah, okey, daftar kita akan masukkan ke dalam satu link. Satu grup yang kita je ada kat dalam tu. InsyaAllah Ustaz tak ada. Ustazah je ada insyaAllah. So nanti kita masuk kat dalam grup tu. Okey, dia seminggu sekali. Seperti biasa saya log Isnin malam. Saya tak boleh dah Ahad. Boleh. Akak boleh. Akak nak berapa bundle? Saya kat surah saya jual bundle. Okey, nanti insyaAllah kita akan pasti. Okey, terima kasih Kak Siti Fauziah bantu saya banyak Kak Siti saya alhamdulillah kami akan bersama-sama untuk jauhlah ulama kali kedua satu bas. Memanglah Kak Siti, terima kasih banyak bantu. Memang banyak betul lah bantu saya. Saya dah tak boleh ikut dah grup tu Kak. Saya dah buang. Terima kasih Kak Siti banyak bantu dan siapa yang saya buat pengumuman maka ianya telah ditutup. Habis dah full. Itu pun kita dah try adjust kan, dah full. Alhamdulillah. Saya mohon pada semua doakan kami agar dapat sedikit cahaya percikan daripada alim ulama, dapat sedikit percikan ataupun keredaan Allah melalui mereka-mereka semua insya-Allah. InsyaAllah kami akan bergerak bulan 2, lambat lagi. Tak lambat lah, dalam 2 minggu lagi insya-Allah. Kalau kita nak pergi lagi, ya saya. Rasanya Kak Sadia ada dalam ni. Ya ke? Allah, mana? Janganlah kat Saya PM jemput saya. dia tadi untuk masuk sekali. Saya ada. Ada nama kan Kak Sadia. Okey, Puan Saadiah pun ada. Saya mohon maaf Kak, saya tak tahu. Saya jemput dia tadi. Saya nakal sikit. Okey, Kak Saadiah merupakan antara peneraju kita yang bersama-sama, Masya Allah. Hanya Allah mampu membalas syurga tanpa hisap buat dia. Moga Allah murahkan rezekinya daripada alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Yang menaja. Alhamdulillah. Terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Minta maaf memang agak sibuk sikit, saya huru-hara sikit sebenarnya untuk membetulkan balik semua jadual-jadual itu Minta maaf ada yang PM saya tak sempat nak balas ataupun yang PM saya jawab sikit saya mohon ampun dan maaf. Itu khilaf saya sendiri Khilaf saya, bukan khilaf sesiapa pun. Saya mohon ampun dan maaf. Dan alhamdulillah kita doakan juga perjalanan kerohanian kami selama 40 hari bermula semalam. Kita akan habis 40 hari dalam kitab Imam As-Suyuti untuk third batch. Dan alhamdulillah Allah kurniakan limpahan kurniaan yang sangat-sangat baik. Dan kita akan teruskan dengan selawat Tafrijah dan juga selawat Jibril seperti biasa.